Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-16 bersama dengan saya Umar Aziz. Alhamdulillah kita bertemu pada petang ini dan saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang bersama. Saya nampak di ruang komen ada Kak Zimah Don, Galib Spirit, Zabaria Muhammad Yusof, Kak Safiyah, Anita Maizan, Galib Spirit, Muhammad Hardi, Kak Lili, Rodita, Ayu Muhammad, Laila Umar, Rosna Sharif, Kak Azima, Kamiza Muhammad Amil, Kati Khairuddin, Zakia Muhammad Nin, Az-Zahra, Khairani Hanim, Hairina Nawawi, Muhammad Badrul Syam, Nur Azza Abdul Aziz, Nur Aziyah Mukhtar, Nurizita Rifin, kemudian Rahila Junid dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang bersama pada petang ini. Apa kata kita mulakan dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas serta tag ahli keluarga dan rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu pada petang ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-52, iaitu Muqaddimatul Kitab yang telah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala pada permulaan kitab Al-Azkar beliau. Lalu mohon sahabat-sahabat bantu catat di ruang komen, kita telah tiba pada muka surat yang ke-52. Saya lupa nak bertanya bagaimana suara saya. Adakah suara saya jelas ataupun bagaimana? Adakah suara saya jelas ataupun bagaimana? Maka mohon maklumkan tentang suara saya. Lalu di sini kita nampak kata Imam Nawawi rahimahullah, Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar musarrifil umuri mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan lidhawil qulubi wal absar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من الأبرار وبصر من أحبه فزهدهم في هذه الدار فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار. Maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kalau kita lihat segala puji bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Zat yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun, pemutus segala ketentuan, penentu segala perkara, yang melipat malam atas siang, yang melipat malam di atas siang, sebagai penunjuk untuk mereka yang memiliki hati dan penglihatan. Ini adalah bertepatan seperti
seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ard, pada ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, pada pertukaran malam dan siang itu adanya tanda-tanda kebesaran Allah untuk siapa? La ayatil liulil albab, untuk orang yang mana cerdik, orang yang memiliki hati dan juga orang yang memiliki penglihatan. Maka sebab itulah Imam Nawawi sebutkan pada muqaddimah, pada pujian-pujian beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Nawawi dalam muqaddimah beliau, Allah yang telah membangunkan orang-orang pilihan di kalangan makhluknya lalu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Allah yang memberikan taufik kepada hamba yang terpilih lalu dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbakti. Allah yang menyedarkan orang yang dicintainya lalu menjadikan mereka zuhud terhadap dunia ini. Lalu ini adalah kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apakah maksud zuhud? Kita boleh nampak nota kaki yang keempat. Zuhud secara terminologi bererti mengambil secukupnya daripada sesuatu yang halal lagi diyakini kehalalannya. Sebenarnya zuhud itu lebih khusus, lebih spesifik berbanding wara'. Wara' itu adalah umum, lebih detail adalah pada waktu itu adalah adalah zuhud. Maka di sini kata Imam Nawawi, kita nampak bagaimana Imam Nawawi menyebut Allah menyedarkan orang-orang yang Allah sayang, orang-orang yang Allah cintai, lalu Allah menjadikan mereka zuhud terhadap dunia ini. Kerana itulah kehidupan Imam Nawawi. Kita nampak sangat-sangat sederhana, sangat-sangat zuhud dan juga sangat-sangat wara'. Sehingga mereka ini berusaha untuk menggapai keredaan Allah dan mengharapkan syurga yang kekal, serta mereka berusaha menjauhi segala yang dibenci Allah dan menjauhkan diri daripada seksa api neraka. Mereka memaksa diri mentaati. Mereka memaksa ini kurang tepat, kerana terjemahnya adalah ijtihad. Ijtihad maksudnya bersusah payah. Mereka bukannya memaksa, tetapi ijtihad maksudnya mereka bersusah payah. Lalu mohon sahabat letakkan terjemah di atasnya, bersusah payah. Mereka ini orang-orang yang mana pilih untuk dapatkan syurga dan pilih untuk selamatkan diri pada waktu itu daripada seksa api neraka. Mereka bersusah payah mentaati dan berzikir kepada Allah. Bilakah waktu yang semestinya kita ingat Allah? Pada waktu pagi dan petang. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, orang-orang yang mana telah kenal akan dunia, orang-orang yang mana telah kenal akan betapa pentingnya untuk mendapat syurga dan redha Allah, betapa bahayanya pada waktu itu untuk melanggar perintah Allah, lalu beroleh pada waktu itu neraka. Maka sebab itu orang-orang yang kenal ini, mereka bersusah payah ijtihad, mereka bersusah payah untuk mentaati dan berzikir mengingati Allah. Bilakah waktu yang sepatutnya tidak mesti manusia itu berzikir? Kata Imam Nawawi, pada waktu pagi dan petang. Ketika keadaan berubah saat malam dan siang, sehingga hati mereka pun bersinar dengan gemerlapnya cahaya mengingati Allah tadi. Kata Imam Nawawi, aku memujinya dengan pujian yang tertinggi. Kenapakah kita memuji Allah? Atas segala nikmatnya. Lalu sebenarnya nikmat Allah yang tidak terhitung dan tidak terkira sepatutnya menjadikan kita hamba yang memuji Allah, hamba yang bersyukur pada waktu itu atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Imam Nawawi, aku memohon dilimpahkan kurnia dan anugerahnya. Tidak dapat tidak dalam hidup kita perlukan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sebab itu Imam Nawawi berkata, ya puji Allah, tapi dalam masa yang sama mohon dan minta akan kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, yang Maha Agung, yang Maha Esa, segala sesuatu bergantung padanya. Allah lah yang maha mulia lagi maha bijaksana.
Aku bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, orang pilihan, kekasih dan kecintaannya, makhluk paling utama dan paling mulia di antara semua manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyraf, makhluk yang paling utama, bukan sekadar manusia tetapi makhluk yang paling utama. Baginda adalah asyraful makhlukat. Kata Imam Nawawi, semoga selawat dan salam sentiasa tercurah ke atas baginda, semua para nabi, semua ahli keluarga baginda dan juga semua orang-orang yang salih. Amma ba'd. Apakah maksud amma ba'd? Selepas daripada memuji Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah. Amma adapun sesudah itu, adapun selepas itu. Selepas apa? Selepas memuji Allah dan pada waktu itu berselawat pada junjungan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim, iaitu Allah yang maha agung, maha mulia dan maha bijaksana telah berfirman. Apakah firman Allah? Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Apakah terjemahan ayat ini yang Imam Nawawi bawakan di sini? Firman Allah, fadhkuruni, oleh itu ingatlah kamu kepadaku. Bagaimanakah cara kita nak mengingati Allah? Dalam kurungan telah disebut dan itulah juga maksud tafsirannya. Bagaimanakah cara kita nak ingat Allah? Dengan mematuhi hukum dan undang-undang Allah, ketetapan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah kita nampak di sini apakah maksud pada waktu itu, fadhkuruni adhkurkum. Berkatalah Al-Wahidi, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair ketika mana menerangkan tentang ayat ini, apakah maksud fadhkuruni, ingatlah kamu akanku. Maka kata Abdullah bin Abbas dan juga Sa'id bin Jubair, fadhkuruni ay bi ta'ati, ingatlah Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Adzkurkum bimaghfirati, nescaya akan aku ingat kamu, akan aku balas kamu dengan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu di sini dibawakan dalam syarahan kepada kita Al-Azkar, dibawakan riwayat tentang pada waktu itu khalifah yang ada pada waktu itu, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ayah mertua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan ayah kepada 4 orang khalifah. Lalu beliau adalah khalifah dan beliau ada 4 orang anak lelaki, semua dia menjadi khalifah selepas itu. Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik dan juga menantunya juga menjadi khalifah, itulah Umar bin Abdul Aziz. Maka Abdul Malik bin Marwan telah tulis surat kepada seorang ulama yang terkenal, Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, berkenaan tentang beberapa perkara. Maka Sa'id bin Jubair membalas, wa tas'alu 'anil zikri, dan engkau wahai khalifah bertanya tentang zikir. Maka fadzikru, apakah itu zikir? Apakah maksud mengingati Allah? Maksud zikir adalah ta'atullah, adalah mentaati Allah. Maksud zikir adalah taat pada Allah. Kerana manusia itu diciptakan untuk mentaati Allah. Nanti kita akan baca ayatnya. Maka maksud daripada zikir itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan di sini, apakah oleh Ibnu Allan, apakah kata Ibnu Allan? Kata Ibnu Allan di sini, faman ata Allah, barang siapa yang mentaati Allah, sebenarnya itulah orang yang ingat pada Allah. Faman ata Allah, sesiapa yang mana pada waktu itu mentaati Allah, itulah orang yang ingat Allah. Lalu hakikat ingat Allah adalah taat pada Allah. Orang yang mentaati Allah, itulah orang yang ingat dan juga zakir, orang yang berzikir pada Allah. Sebab itu kata Sa'id bin Jubair, wa man lam yuti'hu, barang siapa yang tidak mentaati Allah, falaisa bidzakir, maka dia bukanlah orang yang ingat pada Allah. Orang yang tak taat
itu bukanlah orang yang ingat pada Allah. Wa in aktsarat tasbih, lalu kalaulah dia tak taat pada Allah, maka pada waktu itu walaupun dia mengungkapkan tasbih, wa tilawatal Quran, walaupun dia memperbanyakkan bacaan Al-Quran, maka kata Sa'id bin Jubair, kalaulah dia tak ingat, dia tak taat pada Allah, dia tidak ingat pada Allah. Taat adalah ingat, tidak taat bererti tidak zakir, tidak ingat, walaupun dia baca Al-Quran dan dia juga bertasbih. Maka ini adalah sangat penting, kerana kadang-kala ada sebahagian daripada orang yang mana pada waktu itu dia mengungkapkan zikrullah, tetapi pada waktu itu mereka tidak solat, tidak melakukan solat fardu, tidak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang lain. Maka jangan kita salah faham. Maksud daripada zikir, kata Sa'id bin Jubair, apakah maksud dia? Sebab itu kita akan nampak cara Imam Nawawi susun. Imam Nawawi sebut, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Terus ayat muka surat berikutnya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay liya'rifun. Itulah dia sebenarnya ketika mana manusia itu ingat Allah adalah dengan dia taat pada Allah. Bila dia tak taat pada Allah, maka kata Sa'id bin Jubair, dia tidak ingat kepada Allah walaupun banyak tasbihnya, walaupun pada waktu itu banyak zikirnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itulah kata-kata Sa'id bin Jubair ini maka disokong oleh sebuah riwayat yang mana daripada Khalid bin Imran. Daripada Khalid bin Imran, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'a Allah faqad zakarallah. Barang siapa yang mentaati Allah, hakikatnya itu orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asallah, barang siapa yang pada waktu itu tidak taat kepada Allah, maka hakikatnya faqad nasiyallah, dia tidak berzikir, dia tidak ingat dan dia lupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu penting untuk kita faham di sini. Sebab itu dituliskan di dalam kurungan, apakah dia maksud daripada zikir itu adalah dengan mematuhi hukum dan undang-undangku. Kenapa? Kerana bila manusia itu ingat Allah, dia taat kepada Allah, maka firman Allah, azkurkum, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Seterusnya Imam Nawawi pada mukaddimah ini membawakan ayat yang berikut. Firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang bermaksud, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah dan menyembah kepadaku. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Apakah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di sini, fa'ulima bihadha anna min afdal أو أفضل حال العبد ذكره لرب العالمين واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول الله سيد المرسلين. Kata Imam Nawawi, kedua-dua ayat ini menunjukkan keutamaan seorang hamba ialah apabila berzikir kepada Allah yang merupakan Tuhan semesta alam, dan dalam masa yang sama menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang warid, yang sabit, yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada mukaddimah kitab Al-Adhkar ini, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Kita berada pada program Hamba Ilahi siri yang ke-15, di mana kita sedang kongsikan pembacaan kitab Al-Adhkar. Para ulama rahimahumullah, kata Imam Nawawi, banyak menulis mengenai hal-hal berkaitan amalan harian seorang Muslim. Antaranya ialah amalul yaumi wal lailah. Antaranya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Okey. Antaranya ialah kumpulan doa dan zikir yang ditulis dalam banyak kitab terkenal. Namun kata Imam Nawawi, kitab-kitab doa dan zikir yang ada sebelum daripada kitab Al-Adhkar, kata Imam Nawawi, namun kitab-kitab itu akan menjadi terlalu panjang,
terlalu besar dan zikir yang ditulis di dalam banyak kitab terkenal. Namun kitab-kitab itu terlalu panjang, besar dan tebal sekiranya disebutkan sanad-sanad dan hadis-hadis yang diulang-ulang. Maka kita nampak di sini tujuan Imam Nawawi menulis kitab Al-Adhkar. Pada waktu itu dia tidak berapa bersetuju, tidak berapa suka dengan cara penulisan kitab doa dan zikir pada zamannya, yang mana mereka sertakan dengan sanad. Yang mana menjadikan kitab itu panjang, dan kemudian kadangkala ada doa dan zikir yang berulang-ulang pada beberapa bab dan juga pada beberapa tajuk. Kata Imam Nawawi, apabila terlalu banyak sanad dan berulang-ulang sehingga semangat para pelajar untuk mempelajarinya menjadi lemah. Di sini, kata Imam Nawawi, saya berharap dapat memudahkan lagi penjelasan kandungan kitab itu untuk mereka. Saya berusaha, kata Imam Nawawi, memaparkannya secara ringkas, maksudnya doa-doa secara ringkas. Saya memansuhkan sebahagian besar sanad kerana bagi mereka yang menekankan ibadah dan tidak terlalu fokus pada pengetahuan akan sanad hadis, sebahagian besar daripada mereka justru kurang menyukai sanad. Lalu kalaulah dengan ada sanad, ianya akan menjadi tebal, akan menjadi lagi panjang dan kadangkala berulang. Sebab itulah Imam Nawawi berkata, banyak orang bila dia mencari buku doa dan zikir, dia nak beramal. Maka sebab itulah Imam Nawawi menghilangkan sanad-sanad, kecuali sebahagian sanad yang ada disebut. Seterusnya kata Imam Nawawi, selain itu, tujuan utama penulisan kitab ini ialah berkongsi ilmu mengenai zikir, amalan dan juga waktu-waktu yang sesuai. Seterusnya, apakah yang kita nampak? Kata Imam Nawawi, walau bagaimanapun insya-Allah saya akan menyertakan sesuatu yang jauh lebih penting sebagai pengganti sanad. Lalu ulama-ulama yang terdahulu, bila mereka tulis kitab doa, mereka bawakan sanad. Tetapi mereka tak mention hadis ni apa hukum dia, sahih ataupun hasan ataupun bagaimana. Sebab itu kata Imam Nawawi, berbeza dengan kitab-kitab doa dan zikir yang ada pada zaman dia, dia tak bawa sanad, namun beliau gantikan pada tempat sanad. Itulah dia sesuatu yang lebih bernilai bagi pandangan beliau. Itulah status hadis-hadis yang ada. Sebab itulah kata Imam Nawawi, ia adalah penjelasan mengenai sahih ataupun hadis itu hasan ataupun daif atau mungkarnya sesuatu hadis. Sebab itu kepada yang ada kitab, maka sahabat-sahabat boleh baca pada nombor 5. Apakah itu sahih li dhatihi? Apakah itu sahih li ghairihi? Apakah itu hasan li dhatihi? Dan apakah itu hasan li ghairihi? Maka sahabat-sahabat boleh baca di sana. Seterusnya kata Imam Nawawi, ini kerana ianya sering ditanya oleh orang awam. Orang awam nak tahu hadis ni apa statusnya, adakah sahih ataupun hasan ataupun bagaimana. Sebab itu Imam Nawawi membawa sesuatu yang berbeza pada zamannya. Beliau hilangkan sanad, namun beliau pada waktu itu kekalkan akan status hadis yang tidak ada pada kitab-kitab doa dan zikir sebelum daripada zaman beliau. Kata Imam Nawawi, ini kerana ia sering ditanya oleh orang awam berbanding ahli hadis. Di samping itu, ia juga adalah isi paling penting yang harus dipelajari dan diteliti oleh para pelajar daripada ilmu para ulama hadis dan para imam yang menjadi ikutan. InsyaAllah, kata Imam Nawawi, saya juga akan menambahkan beberapa perkataan daripada ilmu hadis, daripada perbincangan fiqh dan juga daripada semua ahli ibadah. Saya akan menjelaskan dengan cara yang sederhana sehingga dapat difahami dengan baik dan mudah oleh orang awam dan juga ahli fiqh, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka apa yang kita faham setakat ini? Yang kita faham setakat ini adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kenapa beliau tulis kitab Al-Adhkar, beliau terangkan. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang awam seperti kita yang mana boleh ambil manfaat daripada zikir, daripada doa, daripada waktu-waktu yang sepatutnya untuk berzikir dan
berdoa. Kenapa? Adakah tidak ada kitab-kitab zikir dan doa sebelum beliau? Ada. Adanya kitab-kitab zikir dan doa sebelum kitab Al-Azkar. Namun kitab-kitab zikir dan doa yang lama, mereka pada waktu itu bawa sanad, menjadikan kitab panjang. Mereka ulang hadis yang sama berkali-kali, menjadikan pada waktu itu ianya adalah tebal dan panjang. Sebab itu Imam Nawawi buangkan sanad, beliau pada waktu itu bawakan status hadis sebagai ganti kepada sanad. Rahimahumullahu ta'ala. Seterusnya, muka surat yang ke-54, Imam Nawawi menerangkan juga kepada kita tujuan beliau menulis kitab Al-Azkar supaya ianya menjadi saham untuk beliau, menjadi pada waktu itu kebaikan untuk beliau, pahala untuk beliau bila ada orang yang mengamalkannya, bila ada orang pada waktu itu membacanya, bila ada orang pada waktu itu mengambil berat tentangnya. Sebab itu kata Imam Nawawi, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan sabda baginda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bermaksud, man da'a ila huda kana lahu minal ajri misla ujuri man tabi'ah la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyeru ke arah kebaikan, lalu dia akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya dan tidak akan mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Lalu orang-orang yang pada waktu itu mengajak kepada kebaikan, sama ada dengan cara penulisan seperti Imam Nawawi, ataupun dengan penyampaian, ataupun pada waktu itu dengan cara-cara yang mana lain, dan ada orang ikut, maka pahala orang itu dia akan dapat tanpa dikurangkan pahala orang tersebut. Sebab itu Imam Nawawi menerangkan tujuan beliau menulis kitab Al-Azkar ini berdasarkan hadis yang disebutkan. Maka saya ingin membantu para pelaku kebenaran dengan memudahkan kaedah, menunjukkan jalan, menjelaskan cara dan memberi petunjuk. Bayangkan kalau ada sanad, ada beberapa ribu hadis pada buku ini, menjadilah kitab semakin panjang. Tetapi beliau ringkaskan dan dalam masa yang sama pada waktu itu beliau mudahkan supaya lebih ramai orang minat untuk mempelajari pelajaran hadis. Maka seterusnya kata Imam Nawawi, beliau menerangkan tentang cara susunan beliau yang mana insya-Allah kita akan sambung esok. Kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu pada permulaan kitab ini insya-Allah kita akan sambung esok. Alhamdulillah, kita dah mula masuk kepada mukaddimah. Harap para sahabat semua take note. InsyaAllah pada 12, 13, 14 Jumaat, Sabtu, Ahad minggu depan kita ada program tambahan kitab Al-Azkar. Itulah pada jam 9, 10 hingga jam 11 lebih. Mudah-mudahan kita dapat pada waktu itu mengambil sedikit sebanyak mutiara-mutiara daripada kitab Al-Azkar yang akan disampaikan oleh penceramah-penceramah jemputan, asatizah jemputan kita. Harap para sahabat semua dapat bersama. Kepada para sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab, maka boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan.